Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua sekali. Okay, terutamanya follower Cik Amni Cookies. Okay, hai. Yang mana baru makan tu, mesti korang dah kenyang kan. So, disambil korang rehat apa ni orang cakap, daripada perut kekenyangan tu lah, korang boleh lah tengok live ni untuk tambahkan korang punya ilmu pengetahuan. Okay, yang dekat rumah tu apa khabar? Sihat ke semuanya? Okay, hai yang kepada baru join. Saya ucapkan terima kasih sebab sudi meluangkan sedikit masa untuk tengok live ni daripada awal sampai ke akhirnya harapnya. Okay. Okay, yang baru join, oh, daripada Adelina. Okay, hai Adelina. Terima kasih sebab sudi join. Okay, hai Muhammad Haikal. Okay, Haikal. Okay, yang baru join tu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Yang mana yang baru lepas makan ataupun nak makan tu, boleh lah buat apa yang patut. Okay, dah lama tak nampak live abang. Okay, Muhammad Syarul. Kamu yang tak tengok, nak salahkan abang pula. Abang ada je live. Okay, hari ni kita nak bincangkan satu topik yang agak menarik juga untuk korang apa ni, jadikan macam panduan lah. Okay, untuk okay, maaf sikit, ada sikit gangguan. Okay, sebelum saya mulakan topik perbincangan, saya nak bercakap berkaitan dengan kelas marketing online. Okay, kami Cik Amni Cookies buat satu kelas marketing secara percuma di aplikasi Meet dan di Zoom. Okay, kepada siapa yang nak join, kepada siapa yang berminat untuk dapatkan ilmu tambahan, nak tahu macam mana proses dalam bisnes tu berlaku, korang boleh join lah nanti dekat link kat bawah ni. Saya akan letakkan link di bawah ni. Okay, pada hari ni kita akan bincangkan berkaitan dengan punca kita berhutang. Okay, kita berhutang. Ramai orang kat luar sana tu yang mungkin menghadapi masalah hutang. Tak kisah hutang besar ataupun hutang dengan kawan-kawan. Yang paling bahaya sekali bila kamu hutang dengan Along. Sebab bila kamu tak bayar hutang, macam-macam lah yang kes terjadi. Macam kena simbah cat lah, kena potong tangan, potong macam-macam lah. So bila dah benda tu terjadi, kita akan dapat satu masalah yang besar lah. Sebab kita amalkan sikap hutang ni. Hutang ni bagi saya tak bagus lah. Bila kamu hutang, kamu akan dapat banyak masalah daripada kebaikan. Banyak keburukan adalah orang cakap daripada kebaikan. Sebab bila berhutang, bila kau tak dapat nak bayar, dia akan jadi satu beban lah untuk kita. Tak kisah untuk kita ataupun orang-orang di sekeliling kita yang akan dapat dia punya akibat lah, sebabkan kita berhutang. Okay, kat sini saya nak jelaskan lah faktor-faktor, antara faktor-faktor yang saya perolehi lah dari sebab kita berhutang. Okay, yang pertama mungkin disebabkan kehilangan tulang belakang keluarga. Macam contoh, kita saling bergantung kepada kita punya ayah betul sebagai pencari rezeki. So contoh, bila kita punya punca pendapatan tu meninggal dunia, so kita hilang kat situ. Kita hilang satu, orang cakap, nikmat lah. Nikmat satu, nikmat kita tak ada ayah lah. Lepas tu yang untuk seterusnya, kita menghadapi kesusahan lah dalam hidup sebab kita terpaksa untuk menyara keluarga. Sebagai seorang, contoh sebagai seorang isteri kan, kita kena sara anak-anak, pastikan anak tu dapat pelajaran yang terbaik, pelajaran yang elok. Lagi-lagi sekolah pun akan buka pada hari Rabu ni. So
pergi ke sekolah, anak kita timba ilmu, tak nak hidup dalam kesusahan disebabkan tiada ilmu. Orang selalu hidup dalam kesusahan ni sebenarnya dia bukan tak pandai, cuma dia tak ada peluang untuk menimba ilmu. So kami kat sini lah, kami kat sini hanya untuk membantu. Sebab tu kami buka satu kelas marketing, marketing supaya korang dapat ilmu. Kelas ni secara percuma je, tak perlu apa-apa bayaran. Okay, lagi satu untuk menyenangkan lah, untuk menambah pendapatan, korang boleh join dengan kami sebagai ejen Cik Amni Cookies. Di situ korang semua boleh jana lah pendapatan lah untuk membantu ahli-ahli keluarga, membantu orang-orang terdekat korang yang mengalami masalah kewangan. Untuk membantu diri sendiri pun sebenarnya boleh je. Okay. Okay, satu yang tadi kehilangan tulang belakang kita. Tulang belakang ni macam ialah kita punya sumber pencarian kan. Sebila kita dah hilang, di situ bila siapa yang tak ada ilmu ni, dia akan mudah untuk terberdaya. Dia akan pergi pinjam dekat Along. So bila dah pinjam tu, banyaklah kesan macam saya cakap tadi kan, macam kena simbacat, kena potong macam-macam sebab kita tak mampu balik nak bayar. So bila kat situ dia dah jadi satu beban untuk kita lah, untuk bayar balik. Itulah punca jugalah. Sebab kita contoh kita dah tak ada, orang cakap kita punya tulang belakang tu dah tak ada kan, kita punya sumber pencarian, mesti kita hidup dalam kesusahan. So bila kita nak menyenangkan, mungkin kita akan jual rumah, jual harta semua yang ada, terpaksa berhutang. Tu sangat efek lah untuk kita dan keluarga kita. So yang kedua, punca hutang, kehilangan pekerjaan. Musim-musim coronavirus ni mesti ramai kat luar sana yang kehilangan pekerjaan, terpaksa diberhentikan sebab syarikat tak mampu untuk menanggung beban hutang, tak mampu nak sara pekerja-pekerja, terpaksa buang ramai pekerja. Disebabkan hilang pekerjaan ni, ramai yang kat sana, luar sana tu hidup dalam kesusahan. Ada yang sampai menganggur sampai ke hari ni. Susah nak cari peluang pekerjaan di sekitar. Untuk peluang pekerjaan ni, korang tak semestinya boleh cari di sekitar korang je. Korang boleh cari di mana-mana, di merata-rata lah, di merata-rata tempat. Terpaksa lah untuk menampung. Tak kisahlah dari segi pekerjaan sambilan ataupun pekerjaan penuh, korang kena ada juga pekerjaan. Sebab bila korang hilang pekerjaan, korang tak ada pendapatan lah, pendapatan untuk meneruskan kehidupan, nak beli barang. Barang pun sekarang ni dah mahal sangat. So bila barang dah mahal, so banyaklah yang akan naik. Macam harga-harga makanan, dia akan naik sedikit demi sedikit, sebab dorang pun nak dapatkan keuntungan juga. So bila kita tak ada pekerjaan, kita hilang semua pendapatan, dari situlah kita start untuk berhutang. Mula-mula pinjam dengan kawan. Pinjam dengan kawan, tak mampu nak bayar, kawan dah minta-minta, pinjam lagi dengan kawan yang lain. So duit tu bila kita asyik pinjam kat orang, lama-lama kita punya beban hutang tu akan meningkat. So bila beban hutang kita tu dah meningkat, kita hidup dalam kesusahan, susah untuk mencari pekerjaan. Mungkin dekat luar sana tu, yang bila nak cari pekerjaan, dia akan check dulu blacklist ke tak. So disebabkan kita terlampau banyak hutang, dah jadi blacklist, jadi dekat situlah kita susah untuk dapatkan pekerjaan lah. So yang mana-mana yang hilang punca pendapatan, hilang sumber pekerjaan tu, korang kena usaha dengan lebih rajin sikit lah untuk dapatkan balik korang punya pendapatan. Sekarang ni masanya korang tak boleh nak memilih sangat pekerjaan. Apa yang ada tu korang just ambil je. Ambil asalkan korang dapat pendapatan lah untuk menanggung, orang cakap, korang punya kehidupan harian. Janji boleh makan, boleh sara isteri, anak, apa semua. Yang
ketiga, faktor yang ketiga, punca kita berhutang mungkin disebabkan ditimpa musibah. Macam contoh, uh, orang ni seorang hamba Allah lah. Orang cakap bila dia dah berjaya dalam hidup dia, dia dah ada pekerjaan, dia dah ada macam-macam dah, dia dah ada harta, tiba-tiba satu saat ni dia dapat macam ujian kan. Dia dapat ujian macam tiba-tiba dia dapat penyakit ke ataupun kemalangan kan. So untuk merawat dia punya penyakit ataupun untuk merawat dia punya kecederaan tu, perlukan orang cakap kos yang besar. Macam contoh untuk buat pembedahan kan, kalau ada penyakit apa-apa kan, kalau macam kemalangan, perlukan pembedahan, kena pasang besi apa semua, perlu rawatan susulan. So dari situ perlu modal yang banyak lah. So bila kita tak ada modal, kita mulalah untuk berhutang. Kadang-kadang ada yang ada penyakit, memang sebelum ni dia hidup dalam keselesaan, dia selesa je hidup dia. Tapi bila dah dapat ujian dengan satu penyakit ni, so dia kena buat rawatan susulan, dia kena pergi klinik ke hospital ke setiap minggu ataupun setiap bulan untuk tengok dia punya perkembangan. So bila kita sakit, kita tak boleh nak buat kerja apa-apa. So kita dah hilang kat situ sumber, secara automatik lah mungkin kita akan cakap hilang kita punya pekerjaan tu. Sebab yelah kita sakit, takkan orang nak ambil orang yang sakit bekerja. So mesti orang nak ambil orang yang sihat. So bila kita kehilangan pekerjaan, lepas tu dalam masa yang sama kita nak tanggung lagi kita punya rawatan sakit tu, perlukan modal lah. Kalau harapkan duit simpanan kita yang sebelum ni, kalau dah setiap minggu asyik keluar je, sampai lama-lama akan habis juga. Sebab tak ada, orang cakap, tak masuk lah duit tu, asyik duit keluar je kan. So bila kita ditimpa macam kesusahan kan, itu sebenarnya adalah tu silap-silap daripada diri kita sendiri yang kita tak pernah terfikir. Mungkin masa kita sakit baru kita terfikir, oh ni sebab dia Allah tu bagi ujian kat kita kan. So bila jadi macam ni, kita akan start untuk berhutang. Bila berhutang, macam tadilah, kita akan orang cakap kita punya beban tu akan lagi bertambah. Sebab yelah kita nak kena bayar lagi pada masa akan datang. Nanti kita dah sihat pun kita nak bayar juga kan lagi kan. So bila dah jadi macam tu, dia akan efek lah dekat diri kita. Walaupun kita dah sihat kan, kita nak cari pekerjaan lagi, nak kena bayar hutang-hutang yang sebelum ni tertunggak. So benda ni sangat bahayalah, yang mana-mana yang berhutang tu, yang kerap sangat berhutang tu. Korang boleh memudaratkan diri korang sendiri dan orang-orang sekeliling korang. Okay, yang seterusnya, punca korang berhutang ni mungkin disebabkan kegagalan dalam satu usaha. Macam contoh, korang buka satu perniagaan. Okay, perniagaan ni modal dia sangat besar. Kalau nak buka perniagaan yang besar lah. Okay, bila korang dah buka perniagaan, korang mesti perlukan modal. Modal tu mungkin daripada sumber pinjaman bank ke, korang mohon untuk pinjaman bank untuk buka perniagaan. Tiba-tiba satu hari korang punya perniagaan tu tak berapa nak lari sangat, tak berapa nak laku. Lama-lama dah tak ada orang. So bila tak ada orang nak beli, tak ada pelanggan, korang punya perniagaan tu mungkin akan menghadapi kejatuhan. Lepas tu korang akan gagal lah dalam perniagaan korang. So dia punya sebab kegagalan korang tu, macam contoh, bila korang dah gagal, mungkin korang punya strategi tu salah. Strategi ataupun teknik perniagaan korang tu salah. Bila bila orang cakap macam kita dah tak ada teknik kan, kita tak tahu macam mana nak berniaga, kita punya pengurusan kewangan tu dah ke laut. Jadi untuk penyelesaiannya, macam contoh saya cakap tadilah, yang kelas online marketing, Cik Amir Kukis ada buka kelas online marketing.
untuk siapa yang berminat dalam perniagaan. Kami akan ajarlah daripada awal perniagaan sampai ke korang berjaya lah atas usaha korang jugalah. Okay, untuk kelas ni kami adakan secara percuma saja, tak perlu apa-apa bayaran. Okay, siapa yang tak ada produk tu pun boleh join je, tak ada masalah kalau korang nak join. Sebab kami pun ada kira buka ruang untuk anda. Kalau nak berniaga, kami sediakan satu ruang ni, korang boleh daftar sebagai ejen untuk produk kami lah. Bila daftar sebagai ejen, korang akan dapat keuntungan lah. Lepas tu dari situ korang belajar daripada awal perniagaan, daripada mula-mula produk. Lepas tu bila dah dapat ilmu, mungkin korang boleh sebarkan ataupun korang boleh praktikkan lah dalam kehidupan korang. Mungkin bila dah berjaya satu hari nanti, bila dah berjaya dalam satu perniagaan, sebabkan korang dah ada ilmu, korang boleh share kepada orang-orang yang memerlukan lah. Mungkin boleh kenakan sedikit bayaran ke bila korang dah terlampau popular perniagaan korang tu. Okay, berbalik kepada topik hutang tadi. Itulah kesimpulannya, hutang ni tak elok lah, tak bagus untuk satu hal yang orang cakap tak munasabah. Macam contoh berhutang sebab nak kahwin, ataupun berhutang sebab nak beli kereta yang mahal. Okay, kita kena sedar kita punya tahap kat mana. Kita tak boleh ikut orang lain, kita kena jadi diri sendiri. Okay, orang lain tu biarkan dia, sebab kita ni ada kelebihan masing-masing. So bila contoh kita usaha, InsyaAllah kita boleh capai juga apa yang orang lain ada. Tapi kita tak perlu pun ikut orang lain. Kita just perlu jadi diri sendiri. Kita just perlu ikutlah kemampuan kita. Kalau kita rasa kita mampu pakai kancil, kita pakai kancil. Kalau kita rasa kita mampu pakai motor, kita pakai motor je. Kalau kita rasa kita mampu untuk pakai BMW, pakai jenama-jenama terkenal, itu terpulang. Okay, so korang tak perlu nak sampai berhutang untuk dapatkan, untuk menunjuk-nunjuk siapa diri korang, ataupun nak menunjuk ke orang luar sana yang korang ni kaya, padahalnya kayap. So jadi diri sendiri, nasihat saya lah, jadi diri sendiri, tak perlu nak ikut orang. Saya rasa setakat tu saja saya punya orang cakap perkongsian. Okay, untuk yang kali terakhir pada hari ni, saya nak cakap join lah kelas ni, sebab tak rugi. Okay, berdasarkan feedback daripada kelas lepas kan, kita dapat tengoklah feedback dia. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat Facebook Chat Only Cookies. Dekat situ kita orang letak feedback daripada kelas sebelum ni. Ramai yang cakap kelas ni bagus, boleh diteruskan, dapat banyak ilmu. Terima kasih sebab join ilmu-ilmu yang saya tak tahu, teknik-teknik yang kami tak tahu. So dari situlah kami dapat macam satu semangat untuk buat lagi kelas ni. Disebabkan ada feedback yang macam ni lah. So bila dah ada nilai-nilai yang positif, kita senang lah untuk share ilmu yang kita ada. Kita tak adalah rasa macam ya kita dah bagi ilmu, ada orang yang menghargai kan. So bila orang ada yang menghargai, kita rasa macam seronok lah. Kita rasa macam ilmu kita tu diterima, ilmu kita tu sampailah apa yang kita nak perkatakan tu. Jadi siapa yang rasa dia perlukan ilmu berkaitan dengan bisnes, ataupun dia nak tahu berkaitan dengan bisnes, korang boleh join kelas online marketing ni. Okay, kelas ni secara percuma je, dekat handphone. Korang boleh tengok handphone ataupun laptop. Korang boleh duduk kat rumah sambil makan kacang ke, ataupun sambil korang ring pegang pakai earphone pun korang boleh dengar agak. Sebab kelas ni online, kelas ni secara percuma. So untuk yang siapa yang tak join lagi tu, saya nak beritahu anda adalah antara orang yang rugi lah, sebab tak join lagi. Sebab yalah, jarang orang nak share pengalaman, orang nak share
dia punya ilmu tu secara percuma. Okay. So bila dah dapatkan peluang, tolong rebut peluang yang ada. Tolong orang cakap apa ni, hargailah. Tak sikit, tak banyak, sikit hargai usaha yang kami buat ni untuk, ialah untuk sedikit sebanyak membantu, membimbing anda dalam perniagaan. Yang mana-mana usahawan-usahawan baru tu yang baru nak try dalam perniagaan, bolehlah join bersama dengan ejen Cik Ani Cookies. Bila korang jadi ejen ni, korang, macam saya cakap lah, korang akan nampak lah perjalanan dalam perniagaan tu, perjalanan menuju kejayaan korang lah pada masa akan datang. So setakat ni saja saya rasa perkongsian saya. Kita akan jumpa lagi pada live. Sekian, terima kasih.